Okay, sekarang kita masuk chapter 5, progression. Janjang. Bahasa Melayu dia janjang. Okay, in this topic, we have only two progression, arithmetic progression and geometric progression. So what is the difference? The different progression for arithmetic progression involving plus and minus operation. For geometric progression involving multiplication and division progression. Operation. Multiplication and division. So, sometimes the question asks about ball. Bola dia melantun. Bounce, dia melantun. Bola yang melantun. Dia menggunakan geometric progression. Lagi satu bandul. Bandul. Dalam fizik biasa pakai kan bandul. Okay, dia bergerak. Dia punya gerakan tu. Itu kita guna geometric progression. Okay. So, now we go to 5.1 arithmetic progression. For arithmetic progression, janjang arithmetic. Kita ada dalam janjang arithmetic, kita ada sebutan D. So what is D? D is common difference. Common difference. Beza sepunya. So what is common difference? Let's say we have a T1, T2, T3, T4. This is sequence. Okay, this is sequence. T1, T2, T3, T4. T ni apa? Terms. Terms number 1, terms number 2, terms number 3, terms number 4. Okay, kalau saya wakilkan dengan satu sequence yang sebenar, saya tulis dalam bentuk angka. So 2, 4, 6, 8, dot. So this is sequence. Okay. Sequence ini dia ada common difference, ada beza sebutnya dia. So what is common difference? Common difference is T2 minus T1. Atau you nak guna T3 minus T2 pun boleh, T4 minus T3 pun boleh. Asalkan dia bersebelahan. Nombor kanan tolak nombor kiri. Okay, mesti bersebelahan. So kalau untuk kes ini D kita adalah 4 minus 2. So D equal to 2. So you need to know in arithmetic progression, formula D equal to T2 minus T1. Nah, macam tadi saya sebut T3 minus T2 pun boleh asalkan dia bersebelahan. Okay, next. Dia mesti yang kanan tolak kiri ya, bukan kiri tolak kanan. Dia mesti nombor yang kanan tolak nombor yang kiri. Okay, example 1. Example 1. Determine whether each of the following sequence is an arithmetic progression. Give your justification. Okay, soalan sekarang untuk KSSM, dia akan suruh awak justifikasikan. So, apa maksud justifikasi? Awak kena do the solution, maknanya you do the calculation, kemudian you terangkan sikit. Macam apa maksud you punya calculation tu? Apa hasil daripada calculation you tu? Okay, sekarang dia nak buktikan sama ada ini adalah arithmetic progression. So kalau arithmetic progression bermaksud D mesti ada dan D setiap satu ni mesti sama. Kalau arithmetic progression dia mesti T2 minus T1 ini mesti sama dengan T3 minus T2. Maknanya D dia mesti sama. Dua-dua ni ada nilai D yang sama. Contoh yang pertama, 1A. So, nombor kanan tolak nombor kiri. Okay, ini akan dapat negative 8. 350 tolak 358. So, ini dapat negative 8.
Pelik pula nombor negatif buat nombor bentuk lazim. So negatif 8. Lagi satu. 342 tolak 350. Mesti nombor sebelah-sebelah dan nombor kanan tolak nombor kiri. Okay, this is equal to negative 8. Yang ini adalah D. Ini juga adalah D. Dan nilai dua-dua D ini adalah sama. D1, D2. Okay. So when D1 equal to D2 equal to negative 8. So this sequence is an arithmetic progression. Adalah janjang arithmetic. Sebab nilai D dia sama, iaitu negatif 8. Inilah justifikasi. You ada pengiraan dan you terangkan. Okay. Kerana D1 equal to D2 equal to negative 8. You tak boleh tulis macam ni You tak boleh tulis. Ini kesalahan murid biasanya. Dia tulis macam ni. Dia tulis D1, D2. Negative 8, negative 8. Dia dapat ini. Dan dia tulis this sequence is an arithmetic progression. Yang ini tak lengkap. You dah dapat D1 negatif 8, D2 negatif 8. Ini kesalahan besar murid Benda soalan mudah tapi mereka melakukan kesalahan yang kecil macam ni. Jadi besarlah bila kesalahan kecil ni dilakukan. Jawapan dah betul. Okay, the sequence is an arithmetic progression. You do the calculation, but why? You need to explain in mathematic word. Why this is arithmetic progression? Because D1 equal to D2 equal to negative 8. Maknanya D dia sama. Bila D dia sama, so dia adalah arithmetic progression. Ingat kita punya justifikasi mesti jelas, terang dan nyata. Tak boleh you just buat, kemudian you terus buat ni. You tak beritahu. You kena anggap pemeriksa tak tahu apa. Tak tahu apa-apa. Dia hanya tahu, dia hanya faham daripada you punya penulisan. You kena anggap macam tu. You kena anggap yang you punya penulisan untuk mengajar pemeriksa untuk faham penyelesaian. Tu tugas awak dalam peperiksaan. Okay. Sekarang, nak tahu dia arithmetic progression atau tidak. So D1, kita cari D1 dulu. So 2 mesti tolak nombor belakang dia, nombor sebelum dia 2 tolak 2/3. So 2 tolak 2/3 dapat 4/3. Kemudian try pula yang ini sebab dia bagi tak banyak pun, ada 4 huruf saja. So terang kita kira je setiap satu. 10/3 tolak 2, 10/3 minus 2. So you get 4/3. Ni macam samalah ni, D1, D2 sama dengan 4/3. So ini mesti arithmetic progression. Betul ke? Belum tentu lagi. Sebab kita kena semak nombor lain yang diberi lagi. So D3, 5 minus 10/3. So the answer is 5/3. Ini dah beza. Dah beza dia punya tak ada common different dah. Dia punya D dah berbeza dah. Therefore, D1 equal to D2 but is not equal to D3. So, this sequence is not an arithmetic progression. Okay? Boleh faham? Example 1. You punya penerangan, you punya justifikasi mesti jelas, nyata, terang. Difahami. Terang untuk difahami, jelas untuk difahami. Boleh faham example 1? Soalan KSSM banyak justifikasi. You kena belajar dah. Kena biasakan diri dengan soalan justifikasi. Okay, saya teruskan Kalau ada tak faham boleh tanya. Example 2. An auditorium has 15 chairs in the first row. Okay, 15 chairs the first row. 19 chairs in the second row.
Okay, 15, 19. And 23 chairs in the third row. And so on. And so on. Ini so on. Oh, sorry, tak nampak. Determine whether the arrangement of chairs in each row follows an arithmetic progression. Okay, tentukan sama ada susunan itu mengikut arithmetic progression atau tidak. Give your justification. So senang, kita just check the value of D. D, 19 minus 15 equal to 4. This is D1. D2 equal to 23 minus 19. This is equal to 4. Kita check nombor semua yang dia bagi. So ada 3 nombor. So 2 kali sajalah kita tolak. So D1 equal to D2. This is equal to 4. So the arrangement of chairs in each row in the auditorium follow the arrangement of chairs follows an arithmetic progression. Sebab apa? Sebab the value of D are same. Okay. So faham example tu? Senang saja ya. Ini. Okay. Sampai sini ada soalan? Boleh faham? Husin boleh faham Husin? Can. Okay, teacher. Okay. Okay. Next. Kawan boleh? Boleh. Boleh. Saya rasa banyak juga daripada awak saya tak sempat nak jumpa lagi. Kita tak jumpa lagi kan. Ada yang baru pindah kelas semua kan. Harap kita sempatlah jumpa. Okay. So for arithmetic progression, dia ada satu formula. Tadi formula pertama, okay, arithmetic progression. Tadi formula pertama D sama dengan T N tolak dengan T N tolak 1. Maknanya T katakan ni 2 bila N 2, so 2 tolak 1, 1. So T 2 tolak T 1. Ini adalah formula pertama dalam arithmetic progression. Formula kedua, kita belajar Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Ini formula pertama kita belajar. Ini formula kedua yang awak akan belajar. So what is Tn? Tn means n term. Okay, n term. A is first term. A first term. N number of term. Number of terms. And D, okay, just now common difference. Tn is n term, A first term, N number of term, D common difference. Okay. How can get this formula? You can refer page 130. You can explore inquiry 2, page 130. Deriving the formula of the n term, Tn of arithmetic progression. You can explore that. Inquiry 2, page 130. Okay, macam mana dia dapat formula ini. Okay. Okay, next. Example 3. Formula kita Tn equal to A plus N minus 1
D. Okay, this is the formula. Now example 3. Find the 15th term of the arithmetic progression -4, 2, and 8, dot, dot, dot. So what is 15th term? 15th term is T15. Okay, this is T15. Now, what is the value of A? A is the first term. First term is -4. What is the value of N? N is, this is Tn. So, N must be 15. How to get D? D is second term minus -4, first term. So 2 minus plus 2 plus 4 is 6. So we can use formula Tn, substitute the value into formula. So A, kenapa kita terus dapat D? Kenapa kita tak try check untuk yang second pula, 8 minus 2? Sebab soalan ini dah beritahu this is arithmetic progression. So when the question inform this is arithmetic progression, straightforward, we know we can get D in this sequence. Okay. Buat sekali saja, tak perlu buat banyak kali. Sebab dia dah bagi tahu itu adalah arithmetic progression. So Tn equal to A, formula A is -4 plus N minus 1. N is 15. 15 minus 1. And D is 6. So -4 plus 14 times 6. 14 times 6 is 84. So final answer is 80. So we know the 15th term, T15, sorry, not Tn. T15 equal to 80. Next, for B. For B. Tak faham terus tanya ya. Okay, 24th term. 24th term. What is the value of 24th term? Means want to find T24. What is T24? For the arithmetic progression, okay, dia dah beritahu arithmetic progression and this is dot, dot, dot. What is A? A is -6. What is N? From the question, N is 24. What is D? D is second term minus first term. So negative and negative is positive. 5 plus 6 is 11. So T24 equal to A, the formula A, okay, A is -6. So -6 plus N. N is 24. So 24 minus 1. 24 minus 1. And multiply with D. D is 11. So -6 plus 23 multiply 11. You can use your calculator. Final answer is 247. Okay, next. Any question, class? So far, so good, teacher. Okay, very good. Progression dia lebih kepada penggunaan formula. Ada soalan yang aplikasi, you kena fahamkan dia punya sequence tu. Bila you dah tahu sequence, senang nak faham, senang nak selesaikan progression. Okay, example 5. Ni soalan aplikasi. Kita nak fahamkan sequence. Kita nak bentuk sequence dia dulu. Lepas you dah dapat sequence, then you know that is arithmetic progression or geometric progression, mudahlah you nak selesaikan. Okay, in a book fair, Siti want to arrange books at the front section. She arranged the book by stacking them with the first book at 2 cm thickness at the bottom. Okay, so kita tahu sequence dia start from 2 cm. However, the subsequent book have the same thickness, which is 1.5 cm. Okay, 1.5 cm. Bermaksud apa ni?
Apa maksud yang third sentence tu? Apa maksud second sentence tu? However, the subsequent books have the same thickness, which is 1.5 cm. Apa maksudnya tu? Anyone? Common Volunteer? difference is 1.5 cm. Yes, D equal to 1.5 cm. Okay, dia dah beritahu D adalah 1.5 cm. Subsequent book have the same thickness, okay, which is 1.5 cm. So D equal to 1.5. So the next term after 2, the next term is 3.5. Next term 3.5 plus 1.5, this is 5. 5 plus 1.5, 6.5. 6.5 plus 1.5 is 8. Takkan kita nak buat banyak-banyak kan? Dah cukup. You buat 3 pun boleh. 4 pun boleh. Nak buat 5 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tak payahlah buat banyak-banyak sangat. Okay. Dia yang penting you mesti tahu A, you mesti tahu D. Tu yang penting. So A di sini adalah 2. D 1.5. Okay. The total thickness of the book if Siti arrange 16 books. So dia nak dia nak tebal semua buku itu. Bila ada berapa buah buku? 16. Maknanya N kita ada 16 buku. 16 books. So what is T16? Okay, T16. Jadi Tn equal to A plus N minus 1 D. A 2 plus N minus 1, 16 minus 1. And D is 1.5. So 2 plus 15 multiply 1.5. Final answer 24.5 cm.